على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung di hadis 40. Kita masih lagi bincang hadis yang ke-32 yang bertajuk menolak kemudaratan di dalam agama Islam. Dasarkan kepada hadis la dararun wa la dirar. Maknanya tidak boleh memudaratkan ataupun melakukan kemudaratan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi pembicaraan kita yang lepas terbukti pada mudarat, kemudaratan dalam wasiat, mudarat dalam wasiat. Kemudaratan dalam wasiat adalah dalam dua keadaan, iaitu pertama, iaitu dengan mengkhususkan untuk beberapa orang penerima warisan satu penambahan atas bahagian yang telah ditentukan oleh Allah untuknya, sehingga keadaan sedemikian memudaratkan lain-lain ahli waris akibat pengkhususan itu. Oleh demikian syarak melarang sedemikian sekiranya lain-lain pewaris tidak meredainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu wala wasiyata liwarithih. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada setiap orang yang berhak itu akan haknya, maka tiada wasiat untuk si waris. Jadi dalam bab mudarat wasiatnya ada dua keadaan. Pertamanya, maknanya dia ada niat di sebalik wasiat hartanya itu kepada mana-mana waris dengan tujuan sama ada untuk dia membuat satu penambahan kepada orang waris dia kan. Ini kembali kepada niat lah, niat pemberi wasiat saja. Mana dia ada niat yang tidak baik lah. Niat dia tu atas sebab-sebab tertentu lah. Mungkin dia sayang lebih, dia sayang lebih, ataupun mungkin dia bimbang. Biasanya anak perempuan lah, mungkin bapa dia bimbang sebab anak dia kata boleh sikit, takut hantu dia sikit. Maka sebelum mati tegak wasiat lah. Yang sedemikian ini mengikut satu pandangan tidak bolehlah berwasiat berdasarkan kepada hadis Nabi pada wasiat dan liwarisnya. Maka tiada wasiat untuk si waris. Sebabnya waris itu tadi dia telah mendapat hak tertentu dalam bab persatuan. Tapi ada di sana pendapat yang membenarkan dengan syarat-syarat tertentu seperti mana kita bicara lepas, apabila ada persetujuan. Apabila ada persetujuan. Yang kedua iaitu dengan berwasiat untuk orang ajnabi. Tadi untuk waris sendiri. Kalau mengikut hadis itu tak boleh lah nak wasiat kepada waris sebab dia ada hak dia.
Tidak dapat tidak, dia mesti menerima. Apabila si mati tadi telah buat wasiat masa hidup untuk beri lebih pada walah itu, mesti ada niat lain. Allah Ta'ala kata wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat tahu apa yang tersimpan dalam niat diri seseorang tadi, maka hati-hatilah. Kena takut daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ni, iaitu dengan berwasiat untuk orang ajnabi. Ajnabi maknanya bukan termasuk di kalangan waris, bukan waris, yang mengurangkan hak-hak waris. Ini boleh menyebabkan orang yang berhak itu terkurang hak dia. Mungkin sebab dia ada orang yang dia sayangi lebih, dia pera dan sebagainya. Oleh yang demikian, syarak melarang wasiat yang melebihi dari seperti itu. Boleh, tapi sekadar 1/3 ataupun 1/3. Sama ada bermaksud untuk mendatangkan mudarat atau tidak. Kecuali sudah diizinkan oleh waris-waris yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sulusu wa sulusu katsir. Ini ada hadis yang ada berkaitan dengan wasiat ini. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, usi bimali kullihi. Qala la. Qultu fasyatru. Qala la. Qultu as-sulusu. Qala fas-sulusu. Was-sulusu katsirun innaka an tad'a warasatika aghniya khairun min an tad'ahum 'ala yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan semua harta? Saat jumpa dengan Nabi, saat tanya Nabi, dia nak wasiat semua harta itu. Qala la. Nabi kata tidak boleh. Qultu, aku bertanya lagi, fasyatru, bagaimana dengan separuh? Aku nak wasiat separuh harta. Qala la. Nabi kata tidak boleh. Qultu as-sulusu. Lalu aku bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku wasiat 1/3 daripada as-sulusu, 1/3. Dalam kitab ni dia ambil sekarang hadis as-sulusu. As-sulusu itu maknanya 1/3. Dan Nabi sebut was-sulusu katsirun. Was-sulusu katsirun. 1/3 itu adalah banyak. 1/3 itu banyak lah, kan? Sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya atau mencukupi, ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup dengan menadah tangan meminta-minta daripada tangan, yakni bantuan manusia. Kena tinggal harta itulah maksudnya. Daripada segi apa ni, persatuan. Kalau nak kena wasiat semua sekali, bagaimana ahli-ahli waris tak terima sekian untuk lepas tu dia minta pula dengan orang lain yang bantu. Minta bantuan dengan orang lain. Iaitu 1/3 itu adalah hak maksimum. Hak paling tinggi lah bagi wasiat untuk orang ajnabi. Orang ajnabi ni orang luar, bukan apa ni ahli waris lah, bukan pewaris. Syarat membolehkan jumlah 1/3 itu supaya si mukallaf, yakni si mati, memperolehi kebaikan-kebaikan yang luput darinya semasa hidupnya dan menampung kekurangan dalam pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah. Hukum sebagai ini, sekiranya
Orang yang wasiat tidak bermaksud mendatangkan kemudaratan kepada ahli warisnya, jika sebaliknya maka beliau berdosa di sisi Allah akibat wasiatnya itu. Dia dikatakan oleh niat. Kalau dia wasiat sani dengan niat nak suruh orang letak pada orang-orang dia, maka berdosa. Sebab dia mendatangkan kemudaratan kepada ahli warisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar. Maksudnya sesudah ditunaikan wasiat yang dinasihatkan, yang diwasiatkan. Salah terjemah, yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Wasiat-wasiat yang tersebut adalah tidak mendatangkan mudarat kepada waris-warisnya. Surah An-Nisa ayat 12. Berkemungkinan kemudaratan disebabkan wasiat itu membatalkan amalan-amalannya, membatalkan amalan-amalannya pula serta menghapuskan ganjarannya, yakni pahalanya. Disebabkan wasiat yang boleh mendatangkan mudarat tadi boleh menjadikan amalan dia sia-sia dan boleh menghapuskan pahala amalan. Mana benda itu berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebaliknya dia wasiat itu untuk kebaikan, sebagai satu sedekah, kita kata ia mendatangkan kebaikan dan kebaikan dan boleh pahala kepada si wasiat itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu wal mar'ata bi ta'atillahi 60 sanah thumma yahduruhuma al-maut wa yudarrani fil wasiyyati fatajibu lahum an-nar. Maksudnya, sesungguhnya seorang lelaki dan wanita beramal selama 60 tahun. Kemudian maut datang menjemputnya, dia meninggal. Dia nak meninggal. Fayahdurahuma summa yahduruhuma, maknanya dekat nak mati. Maka kedua-duanya telah mendatangkan mudarat akibat wasiat yang mereka perbuat, maka wajiblah neraka bagi mereka berdua. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat. Maksudnya sesudah diberi wasiat yang kamu buat. Ayat ini ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudar. Maknanya perbuatan tadi itu adalah perbuatan yang membawa dosa. Walaupun lelaki dan wanita tadi beramal 60 tahun, tapi akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka disebabkan perbuatan dia tadi, perbuatan yang mendatangkan mudarat kepada orang lain dalam bab wasiat. Maka kena berhati-hatilah niat kita. Orang panggil tidak juru, kan? Dia niat tidak juru, ada niat di sebalik, niat yang tidak baik. Mungkin disebabkan nak marah apa, benci, membalas, kan? Jadi dia letak dengan nama wasiat. Sebenarnya niat dia tasuri harta itu orang tertentu, gitu. Maka di situ berdosa. Sebab apa benda yang kita lakukan ini, segala-galanya semuanya adalah kita berdasarkan kepada ketakwaan kita kepada Allah SWT dan semua perkara. Maka orang yang melakukan mudarat dalam wasiat ini adalah orang yang tidak ada ciri-ciri ketakwaannya kepada Allah SWT. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mendatangkan mudarat akibat wasiat adalah daripada dosa-dosa besar. Minal kabair, dosa besar. Adakah sesuatu wasiat itu ditolak jika sabit, yakni kukuh akan maksudnya itu mendatangkan mudarat dengan ikrarnya, yakni pengakuannya sendiri, atau terus dilaksanakan juga? Kata al-jumhur, wasiat itu adalah dipenuhi, yakni dilaksanakan.
Walaupun ianya sebaliknya apabila berlakunya wasiat, maka ikut pandangan jumhur kena laksana juga, kena buat. Diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa wasiat itu tidak boleh ditolak. Pendapat Imam Malik tak boleh ditolak. Ibn Rajab berkata bahawa ia adalah kiasan daripada mazhab Ahmad. Yang ini tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Jadi kali ini kita kena rujuk kepada majlis fatwa ataupun pejabat parti lah, apabila berlaku benda-benda macam ni. Dan memanglah wasiat ni berlaku secara kita kata lisan, sebut mulut, banyakkan sebut mulut. Tapi kita berada di zaman sekarang ni, terbaiknya kita tulis lah. Kita tulis. Tak memadai kita ada apa namanya membantu kita. Mana? Wasiat. Ya, wasiat dengan lisan pun sudah cukup. Wasiat. Mana? Cukup dengan lisan, perkataan. Wasiat. Sebagai saksi ya. Kena ada saksi. Terbaik. Dua orang saksi. Dua orang saksi. Saksi itu aku mana? Pihak dia ke pihak kita. Dia kali isu apa nama ni, lisan ni, kita bimbang zaman sekarang ni, apabila kita royak si mati ada wasiat, dia minta bukti kan. Dia minta bahan bukti. Kalau kita tak ada bawa bukti, hatta kau pergi jumpa bukti, kau nak mahkamah, tak ada bukti, sia-sia kan. Wasiat tadi. Kecuali semua ada tolak ansur, ada persetujuan. Siapa nak setuju bahan kita kan? Banyak. Hak dia dah. Sebab tu untuk lebih hati-hati maknanya tulis. Walaupun benda tu tidak wajib, tapi tulis. Sekarang ni boleh tulis, boleh rakan macam-macam lah ni. Zaman moden kita dah rakan kan, rakan video ke apa. Benda tu sebab benda sensitif. Benda wasiat ini boleh membawa kepada mudarat yang paling besar juga, persengketaan sepah itu. Balik adik-beradik, balik orang, balik tertegur lah. Balik orang ni lah berat. Kalau tersesat, ada kena kiparat di mana-mana. Kita kan. Kiparat kan. Bila maknanya dosa kepada Allah SWT, Allah kena kiparat kita. Ya. Sebaik-baiknya orang kita ni sepatutnya wasiat bukan berkaitan dengan harta, ada wasiat berkaitan dengan keagamaan. Para nabi kita dulu, nabi kita sendiri dia tidak tinggal harta. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wa la dirhaman. Ada. Wa innama warrasul ilm. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafirin. Nabi ada sebut dalam satu hadis, para nabi ini dia tidak meninggalkan wan dinar dan dirham. Tidak tinggal harta. Dia tidak tinggal harta, tapi apa yang dia tinggal ialah ilmu. Kita tinggal ilmu pula. Kemudian wasiat pula. Kalau para nabi dulu wasiat supaya kita ni senantiasa berpegang dengan agama. Contohnya Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim ini telah berwasiat kepada anak cucu dia. Anak dia kan, Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail, dan anak dia juga Nabi Ishaq. Daripada keturunan Nabi Ibrahim ini, dia berwasiat apa tu wasiat dia supaya berpegang dengan agama. Yang ini agama Islam. Begitu juga Nabi Yaqub alaihissalam berpesan kepada anak cucu dia, ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin, wahai anak-anak cucuku, dia kata sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Itu wasiat para nabi.
Dia tak kata siap pasal tu nanti bala dia. Allah Ta'ala telah faraidkan harta kita dengan apa ni, bahagian-bahagian tertentu yang telah ditetapkan dalam agama kita. Kemudian yang seterusnya rujuk dalam pernikahan. Ini dalam bab pernikahan pula, mudarat dalam pernikahan. Mudarat dalam rujuk. Dalam satu apa ni diberi terjemahan mudarat dalam rujuk. Disebut di sini rujuk dalam pernikahan. Bab celah ni. Iaitu seorang suami itu merujuk kembali akan isterinya di dalam milikan dan penjagaannya dalam tempoh iddah dengan talak rajam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu." Maksudnya, maka bolehlah kamu pegang mereka yang dirujuk dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan jangan kamu pegang mereka yang dirujuk semula dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiayai dirinya sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 231. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha." Maksudnya, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali yang dirujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Surah Al-Baqarah ayat 228. Dengan nas ini menunjukkan bahawa sesiapa yang merujuk semula isterinya dengan niat untuk mendatangkan kemudaratan ke atas isterinya itu, maka itu dikira dosa. Ada bab ini dah. Cegah rujuk, tapi dia niat nak nyanyi ke bini dia. Tak boleh. Gambarannya ialah seorang suami menceraikan isterinya dan membiarkannya sehingga sampai pada tempoh terakhir sebelum tamatnya iddah, dan kemudian beliau merujuki semula isterinya sedangkan beliau tidak ada langsung keinginan terhadap isterinya itu. Adapun perbuatan itu adalah semata-mata untuk memperpanjangkan iddahnya dan mencegah berlakunya perkahwinan atas isterinya itu. Oleh yang demikian, beliau tidak bergaul dengan isterinya sebagaimana perkahwinan suami dan isteri berkemungkinan perbuatan itu sudah dilakukan oleh si suami tersebut. Dia cegah bini isteri dia atau tak rejim, acu nak ambil iddah, rujuk balik. Rujuk balik. Pak gerok pula. Pak dicegah pula. Tak, lepas ni boleh kalau misalnya dia tak ingin nafkah zahir batin selama 4 bulan. Sebab Nabi Daud dia nikah. Sebab ada sejarah dia. Nabi Daud dia terus suami dia tahu nafkah zahir batin, dia pergi nak tanya lah. Dia pergi tanya Nabi Daud, tengok budak dia comel, dia lagi dengan ayah dia, tengok. Ada cegah-cegah. Okey, di sini dia berlaku apa ni, mudarat dalam rujuk ni, maknanya seorang suami sengaja mempermain-mainkan isteri dia. Pasal ni boleh ke waktu itu juga. Mana ni kau saja. Dia tak boleh nafkah zahir batin selama 4 bulan. Mana boleh? Tak boleh kasih. 4 bulan. 4 bulan dah. Tidak 4 tahun. Tidak 4 tahun. 4 bulan. 4 bulan. Dia jadi ilah, dipanggil al-ilah. Kalau dia nak jadi macam menyerupai ilah, tak boleh dia sebenarnya. Tak boleh. Tak boleh kita menganiayai isteri. Ada tajuk dia mana? Ada tajuk. Dia boleh, kita hanya boleh dakwa di mahkamah kalau tu. Oh, dia panggil cabang-cabang hukum di situ lah. Maknanya. Tapi bagi pihak suami tak boleh. Sebab dia memudaratkan isteri. Isteri kita ni paling tidak 4 bulan kita kena bersama dia sekali, wajib atas suami. Nafkah batin tu wajib, kecuali sakit. Di Malaysia ni tak nak ayat.
Kalau suka sama suka tak ada dawa di mahkamah. Zina. Kalau zina tak ada tahu. Kalau suka sama suka tak ada. Tak ada dawa, tak ada seksi. Sebabnya saya jumpa dengan tu aja. Pengalaman. Saya bayar betul ya. Kalau demo kata suka sama suka. Oh dia malu. Kata ini mari beli aku beli. Saya tak mau. Jadi apabila seorang suami tadi dia cerah, kemudian dia rujuk. Dia rujuk tu bukan sebenarnya dia suka ke bini dia tak. Saja dia rujuk, dia nak suruh tak edah tu sama balik pada. Dia tidak bersama isteri dia, dia tidak apa ni, tidak menggauli isteri dia. Dengan tujuan nak memudaratkan isteri di sini dipanggil mudarat dan rujuk, tak boleh. Hukum dia tidak boleh. Justru itu Imam Malik berpendapat bahawa barang siapa mentolak, yakni talak isterinya kemudian merujuknya semula sebelum tamat tempoh iddah, kemudian mentolaknya tanpa menjima isterinya itu dengan maksud mendatangkan mudarat ke atasnya akibat memperpanjangkan tempoh iddah terhadap si isteri, maka si isteri tidak perlu memulakan tempoh iddahnya yang baru. Si isteri hendaklah memulakan tempoh iddahnya dan tempoh yang telah luput dari sebelum si suami merujuknya. Panjang cerita. Jadi dia kata kalau berlaku begitu, maka dia boleh kira pada iddah mula-mula. Nak memberi kelonggaran kepada isteri supaya dia tidak menderita. Sebab apabila duduk main iddah gitu, dia nak bini orang lain pun tak ada. Nyayang ke isteri dia lah. Jadi iddah kepada si isteri dia ada pelbagai lah. Kalau cerai masa haid ada dia macam mana, cerai apa ni ketika tidak ada haid, ketika ada haid, ketika suci dan sebagainya, ada tertentu lah. Nanti kena rujuk balik. Di dalam riwayat daripada Imam Ahmad, hendaklah dikira tempoh iddahnya itu dengan tempoh yang baru. Sama ada si suami bermaksud mendatangkan mudarat atau tidak. Ini silap pula. Dia bukan kira iddah yang baru, tapi menyambung iddahnya secara mutlak, yakni guna asalnya, bukan tempoh baru. Ini ada perbahasan. Al-Jumhur ulama pula berpendapat bahawa si isteri hendaklah memulakan tempoh iddahnya yang baru sama ada si suami bermaksud untuk mendatangkan mudarat atau tidak. Si suami berdosa jika bermaksud mendatangkan mudarat terhadap si isteri. Yakni dia berniat untuk memudaratkan isteri itu. Dia main cerah rojok ini tak habis-habis. Jadi ini boleh memudaratkan isteri daripada segi perasaan dia dan sebagainya. Yang banyak punya benda yang patut dia buat itu terhalang disebabkan oleh iddah dia tadi. Kemudian yang seterusnya mudarat dan ilah. Al-ilah. Ilah iaitu seorang lelaki bersumpah untuk tidak menghampiri isterinya, yakni tidak menyetubuhinya dalam satu tempoh, atau semata-mata sumpah tanpa diikatkan dengan waktu atau tempoh tertentu mutlak, dalam tempoh tertentu ataupun selama-lamanya dia bersumpah tak menyetubuhi isteri dia. Satu masalah juga ni. Jika beliau menyetubuhi isterinya sebelum tamat tempoh 4 bulan dari tarikh sumpahnya, iaitu untuk menjauhkan persetubuhan, maka itu adalah rujuk bagi pihaknya dan taubat untuknya. Hendaklah beliau membayar kafarah yamin, yakni kafarah sumpah. Bila dia rujuk, dia kena bayar kifarat kepada sumpah di sana. Jadi rujuklah, klik balik semula. Sekiranya tempoh telah melewati 4 bulan, si suami masih tetap tidak menyetujui isterinya, maka si suami dilarang berbuat demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa inna Allaha samii'un 'alim. Maksudnya kepada orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka
diberi tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maknanya dalam tempoh 4 bulan itu sekurang-kurangnya kita kena bersama dengan si itu sekali. Kemudian dia boleh menganiayai para isteri daripada segi nafkah batin. Alim ulama telah berselisih pendapat dalam cara untuk mencegah mudarat dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam masa ilah itu. Terdapat 2 pendapat. Pertama, jumhur ulama berpendapat hendaklah dipulangkan kepada kuasa qadi sama ada si suami diperintah untuk kembali kepada isterinya atau mentalaknya. Jika si suami enggan untuk kembali kepada isteri, qadi mesti memutuskan talak raj'i ke atas si suami terhadap isteri. Itu yang pertama. Qadi akan buat putusan talak juga ke atas suami. Yang kedua, manakala para ulama mazhab Al-Hanafi pula berpendapat setelah tamat tempoh 4 bulan dan dari ilahnya maka jatuh dan talak bain. Ada sisi talak bain. Enggak juga kan? Dikiaskan terhadap ilah dan apa yang semakna dengannya, antaranya jika menjauhkan persetubuhan dengan maksud mendatangkan kemudaratan dalam tempoh 4 bulan tanpa sebarang sumpah, maka zahir perkataan Imam Ahmad ialah bahawa hukumnya sama dengan seorang yang ilah isteri. Sumpah masalah tanya tadi. Walaupun dia tidak bersumpah, dia jadi macam ilah juga. Menyetubuhi isteri adalah wajib. Pada pendapat ulama mazhab Hambali sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 4 bulan. Wajib. 4 bulan. Kalau bini kasih datang boleh tak boleh. Dia ada seperti itu pun ini dipanggil. Isteri boleh minta fasakh dan sebagainya kan. Sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 4 bulan. Jika si suami tidak menyetubuhi istrinya tanpa sebarang keuzuran dan si isteri memohon perpisahan, maka pada pendapat satu jemaah dari mereka, kedua-dua suami isteri itu adalah dipisahkan. Adakah maksud mendatangkan kemuratan atau tidak diambil sebagai iktibar dan keadaan sekian. Terdapat perselisihan pendapat tentang ini. Imam Malik dan para ashabnya berpendapat jika suami tidak menyetujui isterinya tanpa sebarang uzur, maka nikahnya batal. Sedangkan mereka perselisih pendapat tentang kadar tempoh tanpa persetubuhan itu. Perselisihan pendapat para ulama. Kita baca sekali lagi. Jika si suami memperpanjangkan safarnya, perjalanannya tanpa sebarang keuzuran dan isterinya memohon si suami itu kembali tetapi beliau enggan, maka Imam Malik dan Imam Ahmad mendapat hakim dalam memisahkan mereka berdua. Ini jenis berjalan, sengaja berjalan sampai 4 bulan tak boleh. Tinggal ini dia. Jadi semua ni masalah-masalah yang menimbulkan kemudaratan kepada isteri. Kita telah menganiayai wanita perempuan tadi yang mana dia ada hak atas kita kan. Tapi tak sekali lagi adat ni. Kita ni dia panggil adat tuntun. Tapi Nabi Bismillah dia panggil adat pepatih. Pepatih orang laki-laki tak ada kuasa langsung di adat pepatih. Kalau kata engkau menikah di Nabi Bismillah, kembali ke sebuah sendung. Seolah-olah gitu. Ada lagi ni ada. Ada lagi. Lagi. Dia pegang adat pepatih. Kena kembali kepada Islam. Terbaik. Seolah-olah menetap terus. Itu Islam. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا بيننا ولا شقيا ولا مطردا ولا محروما يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله.